apakah hukum hudud hanya untuk orang Islam dan ataupun kepada semua warga negara, maksudnya termasuk orang Islam dan bukan Islam. Contohnya kalau orang bukan Islam bunuh orang Islam, okey, bagaimana tu? Okey, minta Ustaz terangkan lebih lanjut lah. Segala hormat yang bersila. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, kita nak sebut hudud ni ada berapa kesalahan. Saya ingat kadang-kadang orang sebut hudud ni dia nampak yang potong tangan tu. Hudud ni ada yang pertama sekali kesalahan zina. Yang kedua, menuduh orang berzina, qazaf. Yang ketiga, syurbul khamr, minum arak. Dan yang keempat, apa? As-sariqah, mencuri. Ada beza mencuri dengan merompak. Merompak hirabah. Sariqah, mengambil harta secara sembunyi tanpa pengetahuan tuan milik dia, dengan tujuan untuk menghilangkan dari jagaan tuan milik dia. Hirabah, diambil secara depan-depan dan kadang-kadang menggunakan senjata. Ya, kadang-kadang rompakan di bandar, kadang rompakan di luar bandar. Di jalanan dipanggil quta'i turuq, perompak jalanan. Hirabah, 5. Yang keenam, riddah, murtad. Yang ketujuh ni ada khilaf, iaitu burah. Ada setengah pandangan kata burah ni bukan kesalahan di bawah hudud, tak apa, kita tolak tepi ya. Dalam undang-undang negara kita ni, burah ni dia dah ada peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan, kesalahan menentang yang di-Pertuan Agong. Yang itu kita dah boleh terima sebagai burah. Jadi kita fokus 6 ni. Yang 6 saya sebut tadi ni lah yang dikatakan kesalahan-kesalahan di bawah hudud. Jika cukup syarat-syaratnya, maka boleh dihukum dengan peruntukan syarak. Jikalau tidak cukup syarat-syaratnya, dia akan pindah pada ta'zir. Baik, sekarang ni kita nak cerita atau kita nak jelaskan hudud ini dia kena kepada orang Islam sahaja atau juga kepada orang bukan Islam. Sepanjang setahun 2 tahun ni saya lihat dalam media sosial, dalam Facebook, dalam YouTube, ya, ceramah ucapan mufti, ucapan pendakwah, penceramah, ahli akademik, profesor, pensyarah, seakan-akan mereka tidak menerima bahawa undang-undang ini berjalan untuk orang Islam sahaja atau sekali dengan orang bukan Islam, merupakan perkara khilaf di kalangan ulama. Ada satu orang ustaz ni agak terkenal dan ada pengaruh, saya tak payah sebut nama dia. Dia kata kalau nak laksana undang-undang ni, kena laksana sekali dengan orang kafir. Kalau orang Islam saja, saya tak setuju. Seolah-olah dia menolak pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Seolah-olah dia menolak pandangan Imam Al-Baghawi, Al-Imam Abu Muhammad Al-Husain Ibn Mas'ud Al-Baghawi dalam tafsir dia. Dan ramai lagi ulama dalam hal ni. Sedari kita belajar bidang fiqh, bila berlaku perbezaan pendapat ni, kita kena pergi pada tarjih, dan tarjih ni kena lihat kepada imam pemerintah. Al-Imam As-Suyuti disebut dalam kitab dia Al-Ashbah wa Nadhair. Dalam masalah ni kita melihat masalihul mursalah, tasarruful imam anir ra'iyah, manut bil maslahah. Kena tengok pemerintah tu, apa pandangan yang dipilih dalam masalah khilaf ni. Pertama saya nak sebut di mana titik perbezaan pendapat ulama dalam masalah ini, iaitu melihat pada firman Allah Ta'ala yang saya sebut tadi, surah Al-Ma'idah ayat 42. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Jikalau mereka datang kepada engkau wahai Muhammad, minta supaya dihukum, maka hukumlah mereka atau berpaling daripada mereka. Perkataan dalam ayat Quran ni yang menyatakan au a'rid anhum, au di situ menunjukkan pilihan kepada Nabi SAW dan kepada mana-mana pemerintah Muslim, pemerintah orang Islam. Ini pandangan yang dipegang oleh para ulama tafsir. Kita lihat banyak, ya, ulama tafsir Al-Hasan Al-Sya'bi,
An-Nakhai yang mengatakan itu pilihan bagi imam. Dan Imam As-Suyuti pun setuju dengan pendapat ini. Imam Ahmad bin Hanbal tidak membezakan antara ayat ini dengan ayat yang satu lagi, surah yang sama, Al-Maidah ayat 49. Setengah golongan mengatakan bahawa ayat yang kita baca tadi, pemimpin boleh pilih nak laksanakan hukum untuk orang Islam sahaja. Bila datang orang kafir nak dihukum, minta supaya dihukum, pemimpin ataupun hakim boleh tolak kes tu. Au a'rid anhum. Ayat ini telah pun dimansuhkan, kata mereka, dimansuhkan dengan ayat 49. Wa alihkum bainahum bima anzalallah. Maka hendaklah hukum mereka itu dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi ayat ini dia kata memansuhkan ayat 42 tadi. Maka pemimpin tak boleh pilih lagi. Allah kata hukum mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal kata tidak. Imam Ahmad bin Hanbal kata ayat ni tidak memansuhkan ayat pertama. Ayat pertama merupakan ayat yang menyatakan bahawa pemimpin, hakim boleh pilih nak hukum orang kafir atau tidak. Dan ayat yang kedua, ayat 49, menyatakan bahawa seorang hakim mesti menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Kalau dia ambil kes tu, dia kena hukum dengan apa yang Allah Ta'ala telah tentukan. Kalau orang kafir tu dia tak nak ambil kes tu, maka kes tu serah pada agama mereka. Kalau agama mereka ada hukuman dalam kes yang sama, atau dalam zaman moden ni kita beri pada mahkamah sivil. Senang. Kesimpulan yang saya sebut, saudari, ada khilaf. Pandangan yang mengatakan ayat ini mansuh ada berpunca daripada pandangan Ibn Abbas dan anak murid dia Mujahid dan juga Ikrimah dalam pembahasan ayat ini. Kalau saudara-saudari tengok pula Syekh Al-Qaradawi, dia sebut syarat-syarat ayat Quran hendak dimansuhkan dengan ayat yang lain. Syarat dia ketat. Pernah baca? Kalau saudara tengok dalam kitab Fiqhul Jihad, dia ayat tentang mansuh ayat Saif. Jikalau ayat Quran itu datang dengan riwayat mutawatir, ayat Quran mutawatir, bukan hadis ahad, riwayat mutawatir. Bila kita nak bagi tahu ada ayat lain memansuhkan ayat ni, maknanya memansuhkan hukum. Naskhul hukmi wa baqa'i rasmi. Mansuhkan hukum, tinggalkan ayat. Kita kena bawa riwayat yang juga bertaraf mutawatir. Maknanya kita nak bagi tahu ayat A mansuh dengan ayat B. Benda ni kena dibawa dengan riwayat yang juga tarafnya mutawatir, sebab Quran itu mutawatir. Al-Qaradawi hampir-hampir menyatakan bahawa kalau kita nak sebut ayat mansuh, nasikh mansuh dalam Quran ni hampir-hampir mustahil. Bukan mustahil, hampir-hampir mustahil. Sebab kita nak bawa hadis-hadis yang tarafnya mutawatir untuk mansuhkan ayat Quran, susah. Jadi kesimpulannya, saudara-saudari, kita terima benda ni apa? Khilaf. Boleh terima tak benda ni khilaf? Kalau kita terima benda ni khilaf, maknanya apa? Kalau orang tadi kenapa Brunei laksanakan semua sekali untuk orang Islam dan orang bukan Islam, kita jawab, sebab apa? Sebab apa Brunei boleh buat macam tu? Sebab Brunei tak masuk Malaysia. Itu jawapannya. Kalau Brunei masuk Malaysia tahun 67 dulu, Brunei pun kena macam ni juga. Dibincangkan Dewan Undangan Negeri, bawa Parlimen. Lepas tu dia pun terpaksa tersangkut dengan kita punya pindaan rang Undang-Undang 355. Oleh kerana Brunei tak masuk Malaysia, dia boleh buat terus. Dan orang-orang bukan Islam di negaranya minoriti. Dalam hal ini, pemerintah dia boleh ijbar rakyat dia ikut. Macam kita pergi negara orang bukan Islam, di Amerika Syarikat umpamanya. Kalau di negara Amerika Syarikat mereka menetapkan suatu undang-undang, di Perancis umpamanya yang menekan orang Islam, kita tak boleh buat apa. Betul tak? Kalau dia kata orang pakai tudung tak boleh masuk universiti, kita nak buat apa? Kerana dia pemerintah dia boleh ijbar, dia boleh tekankan undang-undang itu kepada rakyat Islam atau bukan Islam, terutamanya orang Islam yang minoriti. Dalam negara Brunei, oleh kerana rakyat itu minoriti, diberikan faham tentang undang-undang ini, mereka ikut aku. Dalam konteks Malaysia yang mana orang bukan Islam popularitinya ramai,
Orang-orang Islam, saya ingat bancian setakat 2009, orang Islam ada sekitar 6 lebih kurang 60% orang Islam. Mana 40% yang bukan Islam ni, mereka ini diwakili oleh parti-parti politik bukan Islam yang juga ada kuasa politik. Mereka ada wakil-wakil rakyat, mereka ada adun, mereka ada MP, mereka ada ahli parlimen. Dalam kes macam kita ni, kalau kita nak ijbar, kita nak paksakan orang-orang bukan Islam kena tunduk pada undang-undang hudud, undang-undang Islam ni, saya ingat dia tidak akan capai maksud dia. Maka itu kalau saudara perhatikan perjalanan sejarah enactment jenayah undang-undang Islam ni, Kelantan pada peringkat awalnya tahun 93 ada peruntukan jikalau orang kafir meminta supaya dihukum, maka hakim Mahkamah Syariah boleh hukum. Dan perkara ini telah pun dipinda dalam saya ingat bulan Februari tahun 2015, tahun lepas. Pindaan yang dibuat, perkataan itu telah dibuang. Maknanya kita fokus solid undang-undang ini kalau dibawa, kalau diluluskan, hanya pelaksanaannya hanya untuk orang Islam saja. Sebab nak mengelakkan daripada orang bukan Islam ni kacau kita. Tapi kita dah buat macam tu pun dia kacau juga. Dia kacau juga. Macam disebut ahli-ahli panel pertama tadi, bunuh Roma dia pun tak kena. Kalau kena pun kita ganti, kita bayar lah tu. Nampak? Jadi dalam hal ini sebenarnya kita lihat kepada pemerintah. Raf'ul khilaf, ra'yul imam, yarfa'ul khilaf. Pendapat yang dipilih oleh pemerintah, dia mengangkat khilaf. Seperti mana kerajaan Uthmaniyah bila dia diletak pandangan-pandangan mazhab Hanafi dalam undang-undang kanun majalah Adliyah, kan? Maka kita tak boleh hujah lepas tu, saya mazhab Syafi'i. Kerana undang-undang yang dipilih oleh pemerintah Uthmaniyah adalah mazhab Hanafi. Begitu juga di dalam negara kita. Kan masa dia sumpah kan, bahawa saya takkan lompat batin, kan? Saya bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi, kalau saya langgar bai'ah, saya khianat, saya begitu-begini, maka jatuh talak atas isteri saya, talak 3. Bila dia langgar sumpah dan bai'ah tadi, tiba-tiba dia kata ada pandangan Ibn Taymiyah, ada pandangan dalam mazhab Hambali. Agak-agak saudara orang ni macam ni. Kalau kita pergi Pakistan, kita pergi Arab Saudi, kita langgar undang-undang negara dia, tiba-tiba dia nak hukum kita, saya mazhab Syafi'i tau. Kita pergi negara yang beramal dengan mazhab Hanafi, undang-undang mahkamah dia mazhab Hanafi, saya ikut pandangan ulama-ulama kami, pandangan ni kaul marjuh. Boleh tak? Jadi benda-benda macam ni kita kena faham. Kalau di negara Malaysia, dengan melihat suasana politik, dengan wakilnya, dengan realiti masyarakatnya, kita boleh pakai pandangan ulama-ulama yang mengatakan bahawa terserah kepada pemerintah untuk memilih sama ada undang-undang ini dilaksanakan untuk orang Islam saja ataupun bukan orang Islam. Kalau pandangan yang dipilih iaitu laksanakan untuk orang Islam saja, maka itulah. Dan kita tak boleh bawa hujah-hujah khilaf, kita bawa hujah-hujah pandangan yang berlainan selain daripada yang dipilih oleh pemerintah. Wallahu ta'ala a'lam.